Surat seorang anak anda. Antara kewarasan aku sebagai seorang anak dengan kemanusiaan aku sebagai seorang lelaki, sebuah kota keegoan aku binakan. Antara kepatuhan aku kepada ayah dengan kerinduanku kepada ibu, sebuah pertemuan terpaksa aku korbankan. Antara kecintaan aku kepada ayah dengan ketaatan aku kepada ibu, sebuah tembok kebencian aku runtuhkan. Hanya saja darjatku tetap sebagai seorang anak. Namun hatinya bukan untuk disakiti. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke Persona SY. Anda bersama saya, Hafiz Dawson, dan pasangan saya. Saya Zahira Razif. Seperti biasa, setiap hari Sabtu 11.05 pagi di saluran berita RTM, My Freeview 123 dan juga di TV1. Selama 1 jam, Persona SY akan hidangkan anda dengan topik-topik yang sangat menyentuh isu-isu kemasyarakatan. Betul, Zahira. Bila Zahira menyentuh berkenaan dengan isu kekeluargaan, kemasyarakatan, dan awal tadi kita menunjukkan sedikit sajak yang dikirimkan oleh Umar Ozair kepada tim penerbitan Persona SY untuk kita tunjukkan kepada anda. Mungkin ada yang sudah pun menitiskan air mata melihat kepada situasi yang berlaku, khususnya berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Dan untuk kita hentikan tangisan itu, perlu kita santuni dan juga perlu kita jelaskan kepada anda bagaimana kita sebagai masyarakat mahupun perseorangan untuk membantu sesama kita untuk mengekang masalah ini daripada berleluasa, Zahira. Dan isu penderaan ini sebenarnya saya rasa terhadap kanak-kanak terutamanya tidak pernah lekang daripada bibir kita dan juga di dada-dada berita akhbar yang mana setiap hari ada saja berita-berita mengenai penderaan kanak-kanak dilaporkan. Dan yang paling menyedihkan, mereka yang mendera ini adalah terdiri daripada mereka yang bergelar seorang ibu dan juga bapa dan ahli keluarga kepada kanak-kanak mangsa dera itu sendiri. Betul, Tuan. Bila kita melihat kes penderaan ini kembali memuncak ke beberapa minggu yang sudah ini, saya menganggap bahawa kes ini sudah tidak ada lagi. Namun jangkaan saya memang melisit kerana kes ini sering dilaporkan. Saya tidak pasti di manakah kecurangan ataupun masalah ini berlaku, sama ada ibu bapa yang bermasalah, keluarga yang bermasalah ataupun kanak-kanak itu sendiri yang bermasalah. Saya tidak pasti kenapa perkara penderaan ini, sebab saya fikir anak kecil ini perlu disayangi, perlu dimanjakan dan sebagainya. Kenapa perlu berlakunya penderaan sehingga membawa maut, Zahira? Ya, betul. Dan untuk mengupas berkenaan dengan isu penderaan terhadap kanak-kanak ini, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa pada minggu ini yang akan menjawab segala persoalan yang telah pun ada yang diberikan oleh penonton-penonton kita melalui PM, melalui DM, melalui Instagram semua. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu Menarik Minggu Ini. Menarik Minggu Ini. Isu penderaan kanak-kanak bila akan berakhir? Bagaimana cara menangani daripada terus berulang? Dan penampilan khas dalam segmen Expose bersama Aidilia Hilda. Tak mau marah aku, bukan salah aku. Ku tak tahu menau, dia datang begitu. Jealous ke sayangku, oh tak nak mengaku. Oh baby maafkan aku. Baik, bertemu kembali dalam Persona SY, Surasi di Hati. Walaupun saya dengan Zahira untuk pertama kalinya, kalau mengikut hukum persona, kalau tak pakai baju sama ni berdosa lah. Tapi hari ini kita ampunkanlah kesilapan. Bukan kesilapan lah, hari ini kita kekeringan idea sikit nak memakai baju yang sama. Tapi kita tidak pernah kering idea untuk memberi kepada anda informasi dan juga tajuk-tajuk yang penting dan juga mengikut perkembangan semasa. Dan anda saksikan tadi, apa yang menarik minggu ini adalah berkenaan dengan masyarakat Cakna, rakyat sejahtera dan juga terkait dengan apa yang berlaku, iaitu isu
penderaan kanak-kanak. Dan cukup berbangga untuk saya perkenalkan kepada anda semua Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamed Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih datang ke Pesona SY. Saya jujur katakan secara langsung ini saya terpesona. Jadi selamat datang ke Pesona SY dan juga penting untuk kita memberi penerangan berkenaan dengan tajuk masyarakat cakna rakyat sejahtera dan sebagainya, khusus berkaitan dengan penderaan kanak-kanak ini. Zahira. Dan kebelakangan ini juga kan kita banyak melihat media massa banyak melaporkan berkenaan dengan isu penderaan kanak-kanak juga kan. Ketika kita baru-baru ini ditularkan dengan berita tentang kematian seorang kanak-kanak yang bernama Amir ataupun dikenali sebagai adik Amir. Bagaimana penerimaan YB Datuk Seri sendiri berkenaan dengan kes ini dan juga perasaan itu sendiri? Ya. Terima kasih Zahira dan juga Hafiz. Ya. Apabila kita mendengar berita yang menyayak hati, saya pagi itu bila hari tersebut bila mendengar berita tersebut, dia bukan saja sebagai seorang menteri wanita, tapi kita ni wanita, sebagai seorang kakak, sebagai seorang yang mempunyai ramai anak-anak buah, sebagai seorang wanita, bila kita mendengar berita ini sudah pasti dia sangat menyayak hati dan menyentuh hati. Dan satu perkara yang agak menyentuh perasaan saya melihatkan, membayangkan kanak-kanak seusia 6 tahun, ya, baru nak masuk 7 tahun, baru je menyambut ulang tahun dia yang ke-6 sebenarnya pada bulan Disember 2020 yang didapati meninggal dengan cara yang begitu menyayak hati. Jadi ialah macam kita kalau ada anak kan, anak kita bayangkan, masa saya terbayangkan anak buah saya jika berlakukan begitu, sudah pasti tidak dapat menyembunyikan perasaan sedih. Dan alhamdulillah saya sempat untuk menyantuni ibu jagaan arwah adik Amir, Puan Nolida, ya, di Melaka, dan dapat menyelami hati beliau. Tapi bak kata patah, berat mata mandang, berat lagi bahu memikul. Di mana beliau telah pun menjaga arwah adik Amir ni daripada usia 2 bulan sehinggalah umurnya 6 tahun. Ya, walaupun saya teringat lagi kata-katanya, dia kata walaupun tiada pun setitik darah yang mengalir dalam badan adik Amir itu, tapi dia menjaganya dengan penuh kasih sayang, menganggapnya sebagai anak beliau sendiri. Dia sudah pasti kejadian ini agak memberi kesan, ya, memberi kesan yang sangat mendalam kepada keluarga Puan Nolida dan familinya lah. Bila Datuk Seri memegang jawatan sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pastinya banyak isu, bukan sahaja soal penderaan, isu perkahwinan, penceraian, bantuan bakul makanan dan sebagainya. Kalau bercakap tentang spesifik kepada isu penderaan ini bukan kali pertama. Betul. Dulu senyap sekejap dan kini kembali semula seolah-olah menjadi perhatian yang sangat khusus berkenaan dengan betapa pentingnya penjagaan dan sebagainya. Dari segi Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat sendiri, kementeriannya, bagaimana nak mengelakkan supaya keadaan ini tidak berulang lagi, sebab ia sangat menyayat hati dan juga sangat mengejutkan untuk kita semua. Betul. Kita di kementerian memang isu ini bukan isu yang baru. Isu ini isu yang dah lama, tapi apa tindakan kita di masa akan datang untuk mengelakkan perkara ini daripada berulang lagi atau mengurangkan kes-kes yang sebegini. Di kementerian kita ada akta kanak-kanak tahun 2001 yang dipinda untuk tahun 2016 dan telah dikuatkuasakan pada tahun 2017, di mana ada banyak penambahbaikan yang telah pun dibuat, ya, dari segi pembelian anak-anak, dari segi perundangan, ya, supaya anak-anak ini akan lebih terjaga. Tapi apa yang penting bagi saya, kita ada akta, kita ada dasar. Tapi yang paling penting adalah kesedaran masyarakat itu sendiri, kesedaran ibu bapa. Sebab akta boleh akan ada, tapi dari segi implementasinya itu dan juga dari segi kita harus melihat ini sebagai satu tanggungjawab bersama. Jadi di pihak kementerian kita melihat bahawa dengan adanya kes ini yang kita nak tambah baik. Jadi sebab itulah di kementerian kita telah pun mencadangkan agar ada pelantikan baru untuk pegawai pelindung kanak-kanak dan juga pegawai akhlak. Kita perlukan ni sebab kita tak cukup, ya. Jadi kita telah kemukakan seramai 1122 orang, 1122 yang perlu mengisi jawatan tersebut, dan alhamdulillah baru-baru ini telah diluluskan seramai 224 orang. Jadi ini pun kita nak cepat, ini pun saya kata jangan ambil masa yang lama untuk melantik mereka ni. Jadi untuk memcepatkan proses ini, kita tengok ada yang telah pun temuduga sebelum ini yang ada dalam calon simpanan SPA untuk kita boleh
boleh expedite the process ini. Dan selain daripada itu, di pihak kementerian juga kita lihat kalau bila satu pasangan nak mendirikan rumah tangga sebagai contoh, mereka wajib kena ada kursus pra-perkahwinan. Betul? Ya, betul. Dan apa yang paling penting, nak melangkah ke alam perkahwinan tu betul, kena ada persediaan. Tapi nak menjaganya itu supaya ianya berkekalan, supaya ianya bahagia sampai ke liang lahat. Bila perkahwinan tu diucapkan tahniah, semoga berbahagia sampai ke jannah, sampai ke liang lahat. Jadi nak menjaga itulah yang dalam proses, itulah yang sangat penting. Dan kita lihat bahawa seminar keibubapaan banyak dah kita buat, banyak dah ya, tapi kita nak juga untuk meningkatkan lagi kesedaran ibu bapa ini bahawa anak-anak ini perlu disayangi. Anak-anak ini, dia kalau kanak-kanak umur 6 tahun, 7 tahun, dia tak tahu kita ada masalah keuangan ke, kita ada masalah di tempat kerja ke, dia tak tahu. Dia sebagai seorang kanak-kanak. Jadi dari segi psikologi, ibu bapa ini juga perlu kita ada juga seminar yang tertentu untuk mereka. Dan di pihak kementerian kita berhasrat sebenarnya. Sebab untuk mengelakkan perkara ini tidak akan berulang lagi. Dia bukan saja terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, tapi dia mesti merangkumi kementerian lain juga. Sebagai contoh, seminar keibubapaan. Dan kita tengok bila yang datang tu ramai ibu. Sedangkan menjaga anak ni ibu dan bapa. Marah sikit YB yang bapa tak nak pergi tu. Bapa tak nak pergi tu kan. Ini tanggungjawab bersama. Ibu pun sekarang bekerja juga mencari nafkah. Jadi kita nak supaya ada weightage, diwajibkan ibu dan bapa at least kena hadir juga. Supaya pihak Kementerian Pendidikan melihat ini sebagai satu keperluan. Jadi mungkin dalam report card dicatatkan kehadiran ibu bapa dalam seminar keibubapaan. Dan di peringkat kementerian juga kita nak melaksanakan agar penerima-penerima bantuan. Kita ada penerima bantuan kanak-kanak. Jadi kita nak supaya ibu ataupun penjaga mereka juga menghadiri seminar keibubapaan. Dia kena diingatkan selalu supaya anak-anak ini perlu untuk dijaga, disayangi dan diberikan didikan serta bimbingan untuk meneruskan kehidupan mereka ini. Ini yang kita kena lihat pentingnya. Dan dari segi keibubapaan juga perlu memainkan peranan, masyarakat juga perlu mainkan peranan macam kes penderaan sebagai contoh. Kalau kita duduk dalam satu kawasan yang berdekatan, flat ataupun kawasan taman, kadang kita dengar ada seorang kanak tu selalu menangis. Takkan kita nak kata tak apalah, kita tak nak masuk campur hal orang lain. Tapi kita tak tahu, kalau kita tengok ada perkara yang mencurigakan, kita perlu buat aduan. Kita tak tahu dengan tindakan kita itu sebenarnya boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi bila tadi YB Datuk Seri juga ada menyentuh berkenaan dengan psikologi untuk keibubapaan ini sendiri kan, adakah mungkin perlunya untuk pasangan yang baru nak berkahwin ataupun yang sudah pun berkahwin melalui pemeriksaan psikiatri secara berkala, ataupun sebelum perkahwinan itu juga perlu melakukan ujian psikiatri? Ya, itu satu cadangan yang baik juga supaya maklumlah kalau tengah bercinta tu semuanya indah belaka. Kita tak tahu realiti pasangan kita tu sebenarnya. Tapi bila dah kahwin baru kita tahu buruk dan baik, dan kita kena terima seadanya lah. Tapi untuk langkah-langkah pencegahan, mungkin dia dari segi psikologi ni, dari segi sakit mental dan sebagainya, dia juga ada beberapa kategori. Kan ada yang mild, ada yang baru, ada yang boleh diubat, ada yang agak kritikal, sukar dan sebagainya. Jadi ini penting juga supaya sekurang-kurangnya mereka ini antara pasangan ni mengetahui. Jadi dia boleh berbincang jika mereka perlu untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Sekurangnya kita tahu dengan siapa kita nak memulakan kehidupan itu. Kalau kita melihat statistik, banyak kes penderaan adalah melibatkan ibu bapa yang berusia 40 tahun ke atas dan sebagainya. Jarang untuk kita melihat usia muda dan sebagainya. Adakah disebabkan
peningkatan usia ini ataupun tekanan hidup dan sebagainya menjadi faktor penting atau faktor yang mendorong kepada isu penderaan ini? Ya, kita ada juga buat kajian di bawah JKM, My Research, kita buat kajian tentang faktor-faktor yang menjurus ke arah penderaan kanak-kanak di kalangan ibu bapa ni, terutama ataupun di kalangan keluarga yang terdekat. Jadi daripada research itu dimaklumkan bahawa antara perkara yang menyebabkan berlakunya penderaan ini kurangnya didikan agama, masalah keuangan, masalah psikologi, masalah kehidupan seharian dan sebagainya. Jadi bila disebut tadi tu kalau umur lebih daripada 40 tahun tu yang baru ini bawah 40. Dia sebenarnya umur tidak spesifik. Tapi yang lebih penting ialah bila ibu bapa ini mempunyai masalah sendiri. Mungkin waktu PKP ni, dalam pandemik COVID-19 ni, ramai yang terjejas pendapatan, ramai yang even kehilangan pekerjaan pun. Jadi anak ada nak meneruskan kehidupan. Jadi mereka perlukan juga nak makan, nak pergi ke sekolah, nak ke sekolah ataupun perbelanjaan lain. Jadi ini mungkin kalau anak dia kalau 40 tu anaknya mungkin lebih ramai lagi dan sebagainya. Jadi ini faktor-faktor yang kita nampak isu ekonomi juga memainkan peranan dalam mereka nak melayari kehidupan ini. Dalam kita ada juga sebelum ini kita lihat kes-kes ni terutamanya bila anak nak buka sekolah. Kes tu akan ada peningkatannya. Jadi inilah sekarang ni kita tak tahu lagi nak buka sekolah bila bila mereka nak nak kena beli peralatan dan nak kena bayar dan sebagainya. Jadi kita minta kepada ibu bapa sebenarnya mereka harus menangani isu kehidupan mereka ini, tapi jangan sampai melibatkan kepada penderaan kanak-kanak. Kanak-kanak ni tak bersalah pun. Dia tak bersalah pun. Dia mungkin dia perlukan perhatian kita juga. Jadi sebab itulah setiap orang menghadapi dugaan dan cabaran ni agak berbeza. Jadi kita sebagai kerajaan, apa yang kita perlu sediakan adalah platform. Sebab kita ada juga talian kasih. Kita ada juga counselling. Kita terima banyak panggilan-panggilan juga yang memerlukan bimbingan dari segi psikologi dan sebagainya. So kita ada lebih kurang 532 kaunselor yang mendaftar yang membantu menguruskan panggilan-panggilan ini. Tapi kalau kita bercakap pasal talian kasih, lepas ini kita akan berehat seketika. Lepas ini kita akan kembali bersama dengan anda untuk mengupas berkenaan dengan talian kasih yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kembali selepas ini.